Boleh nampak slide tak? Boleh. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alisa Kristina dan Alifah Atira memilih tajuk terapi gen teknologi dan CRISPR. Jadi pada hari ini kami akan menerangkan tajuk tersebut. Okay. Apa itu terapi gen? Terapi gen ialah satu langkah terapi perubatan di mana asid nukleik dimasukkan dalam sel pesakit sebagai suatu dadah pharmaceutical untuk merawat penyakit tertentu, terutamanya untuk memperbaiki gen-gen mutan yang abnormal atau cacat. Seterusnya, terapi ini juga dikelaskan kepada dua jenis iaitu somatik dan titisan jelma. Somatik ialah gen terapi dipindahkan ke dalam sel selain gamet. Sel jelma, gemetosit atau sel tunjang yang dibezakan di mana sebarang kesan sampingan hanya akan jejaskan pesakit individu sahaja tanpa diwarisikan kepada anak mereka. Titisan jelma pula ialah sperma atau sel ovum diubah melalui pengenalan gen berfungsi ke dalam genom mereka. Perubahan ini menyebabkan kesemua sel milik organisma mengandungi gen diubah ini lalu kemudiannya boleh diwarisi kepada generasi seterusnya. Fungsi terapi gen. Berikut merupakan fungsi terapi gen. Yang pertama, menggantikan gen yang bermutasi. Penggantian gen yang rosak ini dapat membantu dalam merawat penyakit. Yang kedua, membaiki gen yang bermutasi. Gen yang bermutasi dapat dihentikan daripada menyebabkan penyakit. Yang ketiga, menjadikan sistem ketahanan badan mengenali sel yang berpenyakit. Boleh digunakan untuk melatih kekebalan tubuh untuk mengenali dan menyerang sel berpenyakit. Seterusnya, siapa yang memerlukan terapi gen ni? Terapi gen diharapkan dapat menjadi pilihan untuk rawatan pelbagai jenis penyakit. Contohnya bara, cystic fibrosis, penyakit jantung, diabetes, hemofilia dan AIDS. Beberapa ujian klinikal terapi gen menunjukkan kejayaan dalam merawat jenis penyakit berikut. Yang pertama, hemofilia. Yang kedua, gangguan sistem imun yang teruk. Yang ketiga, leukemia. Yang keempat, kebutaan akibat retinitis pigmentosa. Seterusnya, apakah risiko komplikasi terapi gen? Terapi gen mempunyai sejumlah risiko. Sebabnya, gen tidak boleh dimasukkan terus ke dalam sel. Berikut merupakan komplikasi terapi gen, iaitu reaksi sistem imun yang tidak diingini, virus menyerang sel yang salah, jangkitan yang disebabkan oleh virus, akhir sekali kemungkinan pembentukan tumor. Terusnya, Alifah. Antara salah satu teknik terapi gen termasuklah teknik CRISPR. Okay. Boleh dengar tu? Boleh. Dari mana konsep CRISPR datang? CRISPR ni adalah sistem imun adaptif yang digunakan oleh bakteria sebagai pertahanan daripada serangan virus. Bila virus menyerang, bakteria tersebut akan merembeskan enzim untuk memotong dan mengusir virus tersebutlah. Dalam masa yang sama juga, bakteria juga akan mengintegrasi sebahagian kod genetik virus ini ke dalam genomnya sendiri. Sebab benda tu, kalaulah ada lagi virus tu datang untuk serang kali kedua, sebahagian genom virus yang disimpan akan ditranskripsikan untuk menghasilkan molekul RNA. Molekul RNA virus ini kemudiannya akan digunakan oleh bakteria tadi tu untuk mengenal pasti genom virus tersebut dan seterusnya mengikat serta mengusir virus berkenaan daripada bakteria. Para penelidik kemudiannya mendapati bahawa jika kita dapat mereka bentuk RNA sebagai paduan yang melengkapi hos DNA ataupun target,
Protein Cas akan pergi ke sasaran host DNA dan akan dapat mematikan host DNA tersebut. Jika kita dapat memberi isyarat kepada sistem CRISPR-Cas tentang apa yang ia harus disasarkan, kita dapat menyasarkan hampir semua bahan genetik yang mengandungi DNA. Sistem inilah yang digunakan sebagai asas penyuntingan gen ataupun genom. Macam mana dia berfungsi? Ada 4 langkah dekat sini. Yang pertama, enzim Cas9 tu dia akan membentuk satu kompleks dengan paduan RNA. Kemudian enzim kompleks tadi kemudiannya tercantum pada urutan DNA yang sepadan dan akan memotongnya dari genom. Step yang ketiga, sel akan mengesan lalu membaiki DNA yang rosak tadi. Pada peringkat ini, urutan DNA yang baru juga akan ditambah. Dan akhir sekali, DNA baru digabungkan pada genom. Semua boleh tengoklah gambar raja tu dengan jelas macam mana ni step-step teknologi CRISPR ni berfungsi lah. Itu je. Sekian. Terima kasih.